Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya rasa saya nak cuba bagi sedikit perkongsian ilmu bagaimana kita nak gunakan Google Classroom. Saya rasa ramai yang menggunakan aplikasi ataupun Google Classroom ni, dan ada juga yang menggunakan kaedah PDPR, menggunakan WhatsApp dan juga aplikasi lain, contohnya Telegram dan sebagainya. Tapi sekarang ni saya nak terangkan apa kelebihan kita menggunakan Google Classroom. Okey, sekiranya kita menggunakan WhatsApp. Okey, WhatsApp ni satu sekali bila kita gunakan WhatsApp, contohnya kalau kita dah jalankan PDPR kita selama beberapa minggu, kemudian semua maklumat tu dihantar dengan menggunakan menggunakan penghantaran melalui WhatsApp. Tiba-tiba kalau berlaku kerosakan telefon dan kita nak ambil balik nak ambil balik kita punya data yang hilang, data yang dihantar oleh pelajar serta kehadiran dan sebagainya, kalau kita tak backup, silap gaya semua hilang. Okey, jadi kalau kita menggunakan Google Classroom, walau kita apa yang berlaku pada telefon kita ke komputer dan sebagainya, benda tu dah disimpan dalam cloud. Okey, dah disimpan dalam cloud. Okey, kalau kita gunakan Telegram adalah yang yang tidak popular sangat lah. Tapi yang lebih mudah kalau kita gunakan Google Classroom lah. Okey, terlebih dulu kita nak mulakan bagaimana kita gunakan carian, carikan Google Classroom. Okey. Okey, dalam carian Google tadi ataupun Chrome tadi ni saya gunakan Chrome. Okey, kat sini ada Google Classroom. Okey, klik pada Google Classroom. Okey, kemudian dia akan keluar macam ni, choose account, ataupun kalau kita dah buat sebelum ni, kalau katakan kita belum ada account, kita akan dia akan keluarkan benda ni. Okey, kita ambil lah kita punya Google kita punya account apa orang kata, account yang government ya. Okey, yang dibagi dalam delima tu. Okey, klik ni. Okey, kalau saya ni G ni lah, ni saya punya saya punya account. Okey, kalau katakan kita ada account lain, boleh use another account kan. Okey, pilihlah, kita tulis balik kita punya account, kemudian next, kemudian masukkan password, next. Okey, ini adalah saya punya account. Okey, dekat sini saya punya Google Classroom. Yang ni saya berkongsi dengan Cikgu KD. Yang ni mata pelajaran saya, dengan yang ni saya dengan Cikgu Hamka, yang ni saya seorang lah, saya dengan Cikgu Ladiana. Okey, kalau katakan kita nak buat kelas baru, contohnya tahun depan saya nak mulakan pelajaran baru, jadi kita buat macam ni ya. Okey, ini nampak ni ada tanda tambah. Okay, ada tanda tambah ni. Jadi kita klik, maknanya kita akan create satu mata pelajaran baru. Okey, jangan join kelas, createkan kelas. Okey, contohnya kita buat kelas DEB part 2 ni. Macam tak apalah, hentam je kan. Okey, section kita ni bahagian vocational. Okey, vocational ataupun akademik, tak kisahlah, ini tak penting sangat. Okey, mata pelajaran contohnya dia contohnya memasang lita. Okey, lita elektronik. Okey, kelas kita adalah kelas ETN contohlah kan. Okay, ni subjek.
subjek. Ni mungkin kita boleh letak di atas sebab ni kelas kita, nama dia ni. Ok, ni boleh lah. Ok, yang sini subjek elektronik. Ok, create. Ok, sekarang dia dah tengah create lah. Dia tengah create. Tunggu sekejap. Ok, sekarang kita dah dapat ni. Ok, sini adalah kita punya kelas. Ok, dia ada code dekat sini ya. Ok, code ataupun kita generate link. Kalau kita nak gunakan code pun boleh. Ok, bagi yang ni kita boleh, bagi yang nak mudah. Ok, kita ambil apa nama, kita gunakan WhatsApp web lah, senang. Ok, buka satu ni, ambil WhatsApp web. Ok, WhatsApp web. Ok, masukkan. Ok, buka WhatsApp web. Jadi ada dua kaedah bagaimana kita nak ajak pelajar kita masuk dalam kita punya kelas. Adalah yang pertama sekali, kita boleh copy dia punya code. Ok, ok, ni copy kan. Ok, pergi kepada WhatsApp dia. Ok, mana grup kita kan. Kalau grup kita ada dekat sini, contohnya grup ni, kita dah bina grup dalam kita punya kelas. Masuklah contohnya dekat sini kan. Ok, jadi paste kat sini. Ok, paste. Tadi kita dah copy, kita paste. Ok, ini adalah nombor kod bagi pelajar-pelajar yang nak menyertai kita punya kelas. Ataupun kita boleh gunakan ya, ataupun kita buat cara lain lagi, itu generate link kelas. Ok, generate link. Ok, kita ambil ni, copy. Ok, kita bubuh dekat sini je kan. Dekat sini paste. Ok, jadi pelajar-pelajar akan terus pergi klik link tu, dia akan terus ke join. Ok, ok, sekarang ni saya dah tunjuk tadi, kita dah ada kelas kan. Kita pun dah kongsikan dengan pelajar. Ok, apa dia benda pula ni. Ok, dah kongsi dengan pelajar. Sekarang kita nak generatekan apa nama, kita kelas. Ok, sekarang kita nak buat kelas. Ok, buat kelas yang pertama sekali kita buat sini. Contohnya kita nak buat kelas, kita nak bagi assignment kepada pelajar. Contohnya title, memasang perintah, contohlah kan. Ok, instruction kita tulis lah, pelajar perlu menerangkan bagaimana memasang perintah pada PCB, contohlah kan. Ok, kemudian save. Kita ni kita boleh ni, sekarang ni kita dah buat ni. Ok, kalau kita assign ni, maksudnya pelajar-pelajar ni kena ni lah. Ok, contohnya kalau kita nak buat kita dah ada link. Contohnya kita dah ada link untuk buat soalan-soalan tadi, contohnya menggunakan apa nama, contohnya pelajar tadi perlu nak tengok video kan. Kita dah buat video dalam YouTube dan perlu kita masukkan dalam ni kan, dalam apa nama, dalam
dalam kita punya classroom tadi kan. Kita punya ni. Jadi contohnya macam ni ya. Okey, contohnya kalau katakan kita ada YouTube channel lah kan. Okey, macam ni. Contoh YouTube channel. Okey, contohnya saya sekarang ni saya nak suruh pelajar ni apa nama tengoklah video contohnya gitar ni kan. Okey, kita boleh gunakan kaedah ni. Ini kaedah yang paling senang lah. Dia ada kaedah-kaedah lain kan. Kita copy ni. Copy dia punya URL ni. Copy URL ni. Letak pada sini. Kita nampak ni. Add dekat sini. Kita letak pada link. Kita boleh letak terus pada YouTube. Tapi untuk mudah saya rasa letak pada link senang. Okey. Kemudian paste kat sini. Add. Okey. Jadi pelajar-pelajar akan tengok ni. So full rock bedded. Dia orang akan tengok lah. Okey, dia orang akan tengok yang ni, video ni. Kalau kita assign kan, kalau kita assign dia okey, tengok apa hasil dia. Bila kita dah assign. Okey, mana sekarang kita tengok ni. Okey, kelas kita dah ada sini, memasang pelintang. Okey, pelajar akan melihat dia punya apa nama arahan. Dia maknanya pelajar ni perlu tengok video. Contohnya kalau kita edit ni kita boleh edit ni salah. Okey, yang ni view assign ni kita dah buat kan, view. Okey, insertion nanti kita tukar. Contohnya tadi ini tak sesuai kot. Okey, tak sesuai, jadi kita edit. Kita edit ni. Lihat video. Video. Jadi pelajar akan lihat video. Okey. Pastikan pelajar-pelajar supaya menulis kehadiran mereka untuk melihat video sini, sama ada dekat sini ataupun diorang apa nama orang pergi apa cuti dalam kan. Okey, jadi yang ni pelajar-pelajar tadi bila kita dapat assignment ni, contohnya kalau kita yang ni coba dah kan, contohnya saya ni ya, ni saya pakai ni. Okay, contoh yang ni saya buat terangkan penggunaan soldering. Okay, save. Okay, pelajar-pelajar tadi dia akan melihat ni. Okay, bila kita kata benda ni perlu dihantar, so dia orang akan hantar tugasan ni dalam Google Classroom ya. Okey, itu adalah bagaimana kita nak kita nak buat create kita punya apa nama orang ni, kita nak create dia punya classwork kan. Okey, bagi yang kata ada kaedah lain juga. Okey, student ni contohnya kalau kita nak create yang baru ni kan. Okey, create baru, tugasan baru. Okey, classwork ni kita dah ada satu classwork, kita nak create baru kan. Okey, tugasan ni kita nak buat contohnya menyedut timah. Okay, contohnya menyedut timah kan. Okey, ini adalah dia punya title. Okey, arahannya sila isi Google Form. Okey, katakan kita dah create satu Google Form untuk buat dalam bentuk soalan. Okey, kita punya kalau kita nak cari Google Form, ada mungkin tak tahu macam mana menggunakan Google Form, carikan Google Form ya. Google Form dan Google Form. Okey, sekejap downloading. Okey, Google Form. Okey, pergi pada ni ya. Okay, yang pergi pada business, personal. Okey, pergi pada personal. Okey, anda boleh create apa nama Google Form kat sini.
Okey, saya dah create Google Form. Ni kat sini banyak Google Form kat sini. Okey, contohnya Google Form yang sebagai ni adalah ni kan. Okey. Ini Google Form saya. Okey, jadi sekarang ni kita ambil dia punya tu. Apa nama dia punya link ya. Copy link ni, pergi paste dekat apa kita punya tu kan. Google Form ni. Okey, boleh pergi mana tau? Sekejap. Presentation. Bukan, ni bukan. Mana dia? Dah lari dah. Tengok. Setting, salah setting, bukan setting. Send tadi kot. Send ni tadi Okey, yang sini saya ambil link. Link ni pakai link, copy. Okey, letak sini. Okey, pergi pada add, pergi pada link. Okey. Link ni paste dia punya apa nama? Dia punya link tadi dan add link. Okey, sekarang kita tengok saya assign. Maknanya pelajar boleh tengok ni apa tugasan dia orang untuk hari ni. Okey, di samping tu sebenarnya kita dah buat ni tadi kan, menyedut timah, contohnya menyedut timah dia kan. Okey, katakan saya nak apa nama, edit. Okey, saya nak edit balik. Saya nak tetapkan dia punya apa nama, kat sini ya. Saya nak tetapkan dia punya due date. Okey, kita boleh letakkan dia punya due date ya. Maknanya selepas due date ni, maknanya orang tu tak hantar tugasan. Maknanya kita nak sama ada kita boleh pertimbangkan dia gagal ataupun buat semula kan. Kita boleh buat kita punya ni. Due date nya adalah saya buat sini. Okey, due date contohnya 12 bulan. Okey. Okey, kemudian ni lah point dia, katakan kita nak katakan kita buat ni tadi, kita letakkan 100%, kita letakkan 10% pun boleh. Point dia 10 kan. Okey, kemudian save. Okey, untuk yang akan datang, untuk yang next video, saya akan terangkan bagaimana kita nak buat apa nama Google Form untuk buat soalan dan juga menggunakan rubrik. Okey, saya rasa untuk hari ini saya tamatkanlah dulu sesi kita. Assalamualaikum.